Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada tuan-tuan dan puan-puan serta hadirin hadirat yang dihormati sekalian. Selamat datang ke perkongsian ilmu bersama dengan penceramah kita pada hari ini. Saya Stafnus Nur Azura Raza, moderator anda pada petang ini. Terima kasih kepada hadirin sekalian kerana sudi meluangkan masa bersama kami pada petang ini. Tajuk ceramah kita pada petang ini adalah Acute Gastroenteritis in Children, iaitu serba sedikit pencerahan dan perkongsian yang akan disampaikan berkenaan keradangan ataupun inflamasi pada perut dan lapisan usus yang berpunca daripada jangkitan. Sebelum saya mulakan, izinkan saya memperkenalkan penceramah kita iaitu Cik Siti Farida binti Sapri terlebih dahulu. Cik Siti Farida merupakan seorang jururawat. Beliau sudah berkhidmat selama 8 tahun dan kini sedang berkhidmat di Pusat Rawatan Warga Universiti Malaysia Sabah. Tanpa melengahkan masa lagi, saya mempersilakan Cik Siti Farida untuk menyampaikan ceramah beliau yang bertajuk Acute Gastroenteritis in Children. Dipersilakan. Selamat petang dan Assalamualaikum. Saya Siti Farida, jurawat pediatrik HOMS lah, seperti mana yang telah disebut oleh rakan seperjuangan saya Nur Azura tadi. So pada petang ini, tajuk yang akan saya sampaikan adalah Acute Gastroenteritis di kalangan kanak-kanak. So acute gastroenteritis ni adalah satu keradangan ataupun penyakit inflamasi lah, masalah pada kanak-kanak. So dia lebih dikenali sebagai cirit-birit. So acute gastroenteritis boleh dibahagikan kepada 3 definisi lah. Iaitu yang pertama, AGE ataupun acute gastroenteritis. Acute ni kita boleh sifatkan atau definisikan sebagai satu masalah yang berlaku secara tiba-tiba. Rapid onset lah kalau dalam bahasa Inggeris kita panggil. Dia akan datang bersama ataupun tidak dalam simptom, sign simptom. Dia selalunya akan datang dengan keadaan muntah, cirit-birit, loyak dan juga kekejangan pada bahagian perut. Dan yang kedua, diarrhea, iaitu satu masalah cirit-birit yang terbentuk lebih daripada 3 kalilah unformed liquid stool ataupun secara kerap. Najis kanak-kanak tu akan berbentuk cecair. Dia akan lebih kepada tidak ada bentuk. Maksudnya tidak ada pepejal di situ. Kekerapan kanak-kanak tu akan mengalami masalah cirit-birit tu juga akan meningkatlah. Dan yang ketiga, yang ini yang kita paling risau sekali lah, di mana cirit-birit kanak-kanak itu atau kita panggil sebagai disentri. Disentri ini maksudnya cirit-birit di mana dia diikuti sekali dengan cecair darah ataupun lendiran pada najis kanak-kanak tersebut. So ini adalah definisi ataupun masalah cirit-birit di kalangan kanak-kanak. Antara 3 lah. So jenis-jenis dia kita boleh kategorikan kepada 3. Di mana yang pertama, acute diarrhea, di mana cirit-birit ni selalunya terjadi di kalangan kanak-kanak yang di bawah umur 5 tahun. Kekerapan kanak-kanak tu akan cirit-birit, biasanya dia tidak akan berlarutan sehingga 2 minggu lah. Selalunya akan lebih rendah. Selalunya akan disebabkan oleh
jangkitan URTI ataupun UTI lah di sini. Ataupun kanak-kanak tersebut, bila kanak-kanak itu tidak sihat, penggunaan antibiotik ataupun ubatan yang bersifat laxatif di sini maksudnya dia lebih merangsang ataupun mendorong kanak-kanak itu untuk menghasilkan najis. So, bila kanak-kanak itu menghasilkan najis dengan lebih kerap, so terjadilah sirit-birit itu sendirilah. Penggunaan antibiotik juga selalunya side effect dia memang diarrhea juga. Itu yang kita kenali sebagai acute, dia secara tiba-tiba. Yang kedua, types of diarrhea ataupun cirit-birit adalah kronik. Kronik ni kita boleh definisikan dia sebagai satu jangka masa yang lama. Kalau acute secara tiba-tiba, kronik pula lebih kepada satu jangka masa yang lama lah. Itu yang kita panggil kronik. Kebiasaannya, loose stool ataupun cirit-birit yang cair ini, dia biasanya boleh berlanjutan sehingga 4 minggu. So maksudnya lebih daripada kanak-kanak itu, dia akan menghasilkan najis dia yang loose itu lebih daripada 3 kali dalam sehari lah. So kalau kanak-kanak itu dia berak ataupun dia cirit-birit secara lebih, itu agak bahaya lah untuk kanak-kanak. So ada yang ketiga adalah intractable diarrhea of infancy. Masalah ini pula selalunya terjadi pada beberapa bulan pertama dalam kehidupan lah. Ini selalunya terjadi pada kalangan bayi. Dan masalah ini selalunya berlanjutan lebih daripada 2 minggu. So sekarang kita pergi kepada etiologi. Apa yang kita boleh maksudkan, etiologi adalah lebih kepada penyebab dan juga punca-punca dia lah. So, cirit-birit di kalangan kanak-kanak kebiasaannya berlaku disebabkan oleh jangkitan virus ataupun bakteria. Terdapat 4 jenis virus yang selalu terjadi di kalangan kanak-kanak. Dan yang paling famous di kalangan kanak-kanak itu sendiri adalah rotavirus lah. So ini adalah sejenis virus yang sangat tinggi kadar dia. Selalunya terjadi di seluruh dunia lah. So presentation untuk kanak-kanak yang rotavirus ini terjadi adalah selalunya kanak-kanak itu akan mengalami demam. Demam lebih kepada low grade fever lah. Demam yang rendah. Selalunya 37.3, 37.5 darjah Celsius sehingga 38 darjah Celsius lah. Dan yang kedua, watery diarrhea lah. Dan juga vomiting, muntah. Yang ketiga, cirit-birit itu biasanya berlanjutan 5 hingga 7 hari. So kanak-kanak kebiasaannya yang berumur 5 tahun ke bawah dia lebih prone untuk dapat jangkitan melalui rotavirus inilah. So selain daripada rotavirus, daripada Giardia dan juga Cryptosporidium. Ini juga antara salah satu contoh virus ataupun parasit yang boleh menyebabkan cirit-birit di kalangan kanak-kanak. Presentation dia lebih kurang sama saja dengan rotavirus, iaitu watery stool dan juga low grade fever macam yang saya cakap tadi itulah. Cirit-birit di kalangan kanak-kanak selalunya presentation dia sama sahaja. Cuma penyebab dia sama ada daripada virus ataupun bakteria lah. Dan yang seterusnya, contoh-contoh bakteria yang boleh menyebabkan
cirit-birit di kalangan kanak-kanak adalah seperti Salmonella ataupun Shigella. So presentation untuk cirit-birit yang disebabkan oleh bakteria pula. Kalau virus dia boleh kanak-kanak present dengan low grade fever. Tapi kalau bakteria, presentation di sini ada pula high fever. Selain daripada itu, kanak-kanak juga akan mengalami shaking chills lah, di mana badan kanak-kanak itu akan kalau kita panggil macam bergegar-gegar begitu. Sebabkan oleh demam itulah, demam yang tinggi itu tadi. Okay, yang ini yang kita paling takut sekali, iaitu cirit-birit yang berdarah. Atau dalam bahasa perubatan kita panggil disentri lah. Selain daripada darah, kita takut cecair lain jugalah yang seperti lendiran-lendiran. Dan yang seterusnya, kanak-kanak tersebut akan mengalami kekejangan pada bahagian perut, di mana kanak-kanak dia akan rasa sakit yang agak tajam lah di bahagian perut. Untuk kanak-kanak yang di bawah umur 2 tahun, kebiasaannya kanak-kanak ini dia belum lagi pandai bercakap. So kebiasaannya kanak-kanak tu akan, bila dia rasa sakit, dia akan menangis. Untuk kanak-kanak yang boleh bertutur ataupun berkomunikasi dengan baik, bercakap, kita boleh sebagai ibu bapa ataupun doktor, para perawat, mereka boleh mengetahui dengan lanjut apa kanak-kanak punya komplain bila datang ke hospital, apa yang dia akan bagi tahu. Tapi untuk kanak-kanak yang di bawah umur 2 tahun, mereka hanya tahu menangis. Itu saja yang kita boleh tahu kalau diorang kanak-kanak rasa sakit lah. So untuk bakteria Salmonella ni, kebiasaannya disebabkan oleh makanan yang tercemar lah, air yang tercemar. So, apakah penyebab ataupun faktor risiko di kalangan kanak-kanak yang mengalami cirit-birit? Macam yang saya sebutkan tadi adalah makanan ataupun air yang tercemar. So, penting bagi para orang dewasa untuk memastikan anak-anak mendapat air ataupun makanan yang dimasak secara teratur. Maksudnya di sini adalah seperti penyediaan makanan itu kenalah bersih. Cara memasak juga adalah jangan biarkan kanak-kanak makan makanan yang mentah. Yang kedua adalah poor hygiene. Kebersihanlah. Poor hygiene di sini bermaksud kanak-kanak yang suka bermain dengan pasir, bermain dengan haiwan. Kadang-kadang orang dewasa dia tidak perasan anak-anak tu bila mau makan, bila mau minum, dia tidak ingat sudah yang anak-anak dorang tu sudah cuci tangan ke belum. So di situ boleh lead juga kepada faktor-faktor ataupun penyebab cirit-birit itu terjadilah. Sama juga dengan poor sanitation lah, di mana kebersihan sangat-sangat penting untuk mengelak daripada cirit-birit ni berlaku. Selain daripada itu, individu ataupun kanak-kanak yang immunity antibody itu rendah, kanak-kanak yang tidak sihat, biasanya yang ada penyakit sejak lahir, risiko untuk mendapat penyakit cirit-birit itu adalah lebih tinggi lah. Malnutrisi di sini pun memainkan peranan penting juga. Sebagai kanak-kanak yang tengah membesar,
zat-zat makanan yang kanak-kanak perlu ambil tu kenalah cukup lah. Maksudnya seimbang mengikut piramid makanan kita. Travel to endemic areas di sini bermaksud kawasan ataupun sebagai contoh negara-negara ataupun tempat-tempat yang tidak begitu bersih. Dan yang terakhir, lack of breastfeeding. Lack of breastfeeding di sini, kanak-kanak yang menyusu badan selalunya, imuniti diorang tu lebih tinggi berbanding dengan susu formula lah. Kalau penyediaan susu formula yang tidak betul, dia juga boleh menyebabkan penyakit cirit-birit itu di kalangan kanak-kanak sendiri jugalah. Di mana penyediaan susu, botol susu yang tidak bersih juga boleh menjadi punca kepada cirit-birit itu berlaku. Okey, apakah sign and symptom yang kanak-kanak akan tunjukkan jika mereka mengalami diarrhea ataupun AGE inilah? Yang pertama, abdominal pain lah, kekejangan, sakit pada bahagian perut, bloody stool macam yang saya cakap tadi, najis tu berdarah. Dan yang ketiga, watery stool. Kebiasaannya cirit-birit memang tidak akan ada bentuk lah, dia lebih kepada cecair. Dan yang keempat, kanak-kanak akan menjadi lemah kerana berlakunya pengeluaran daripada badan kanak-kanak itu sendirilah. Dehydration. Dehydration ni kita maksudkan sebagai kanak-kanak itu bila pengeluaran tu sudah keluar daripada badan kanak-kanak itu, mereka akan menjadi lemah dan juga cecair yang ada dalam badan tu tidak mencukupi untuk kanak-kanak itulah. Seterusnya demam. Demam adalah salah satu contoh di mana jangkitan berlaku. Disusuli dengan sakit kepala, loya dan muntah dan juga kurang selera makan. Perawatan yang kita boleh berikan kepada kanak-kanak yang mengalami AGE ataupun cirit-birit lah. ORS ataupun oral rehydration salts, ini yang selalu kita ketahui sebagai garam lah, air garam. Selalunya kita boleh berikan kepada kanak-kanak. Tetapi jika masalah AGE itu masalah yang agak teruk, kita tidak boleh bagi dalam keadaan kanak-kanak yang asyik muntah, asyik mengeluarkan najis dia. Kerana penyerapan garam itu tidak akan terjadi. So kebiasaannya jika kanak-kanak tu dimasukkan ke hospital, pemberian IV drip akan diberikanlah. So air garam melalui oral tu tidak akan diberikan. Dan yang kedua, penyusuan susu ibu or non-diluted formula should be given. Di sini kita maksudkan penyusuan susu ibu itu boleh diberikan secara kerap lah. Non-diluted formula ini kita boleh maksudkan sebagai ready-made milk. Susu yang dibancuh dengan cara yang tidak betul boleh menyebabkan diarrhea di kalangan kanak-kanak lah.
So di sini kita lebih galakkan untuk kanak-kanak ataupun bayi diberikan susu penyusuan ibu lah. Dan yang ketiga, makanan seperti bubur ataupun sup, buah-buahan, sayur-sayuran perlulah diberikan secara lebih banyaklah untuk proses penyembuhan. Makanan-makanan yang lembut supaya kanak-kanak itu sistem penghadaman dia tidak begitu beratlah, dia boleh terima. Dan yang keempat, kanak-kanak juga perlu dijauhi makanan yang berlemak dan juga yang tinggi kandungan gula lah. Sebab kita takut makanan-makanan seperti ini akan lebih mendorong cirit-birit itu untuk berlaku. Dan yang kelima, lactose free. Yang ni kita maksudkan jenis-jenis susu yang tidak ada lactose. Sebab ada certain ataupun sesetengah kanak-kanak di mana dia tidak boleh menerima susu yang ada lactose. So yang kanak-kanak begini kena diet, milk free diet yang lactose free lah. So susu dia memang jenis yang special lah, tidak ada lactose free punya. So itu antara cara rawatan untuk kanak-kanak yang mengalami cirit-birit lah. Okey, itu saja daripada penceramah kita pada petang ini. Terima kasih Cik Siti Faridah binti Safri di atas perkongsian dan pencerahan ilmu yang bertajuk Acute Gastroenteritis in Children sebentar tadi.